السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya. Allah masih memberi kesempatan pada kita. Allah masih mentakdirkan kita dapat berhadir di majlis pada malam ini, dapat melaksanakan kewajipan salat maghrib secara berjamaah. Ini semua adalah izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebagai hamba-Nya, setelah diberi nikmat, kita bertanggungjawab untuk mensyukuri dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah kita akan menyambung dalam kaji tafsir Al-Quran sampai ayat berapa ya? 67 Surah Al-Baqarah ayat 67. Surah Al-Baqarah ayat ke-67. Sambungan 67 mungkin belum lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Ini masih permasalahan orang Bani Israel. Ini sudah? Belum? Ya kan sudah tadi. Dahsyat, belum sampai lagi dah maaf. Yang mana kemarin bulan lepas sudah kita kaji, ada seorang di kalangan Bani Israel yang kaya, tetapi dia ditakdirkan mandul, tidak memiliki anak. Kemudian dia mengambil anak saudaranya untuk dibelah. Anak saudaranya tunggu, bapa saudara tak mati-mati, tak sabar nak ambil harta. Dan akhirnya dibunuh ayah saudaranya. Dibunuh, kemudian diletak di rumah orang Bani Israel yang lain. Besok pagi kecoh, bertelingkah. Orang yang depan rumahnya ada mayat si kaya tadi tidak mengakulah. Betul? Maksud orang-orang kampung menuduh dia membunuh, bertelingkah. Akhirnya ada yang mengusulkan, mencanangkan, kenapa kita ingin bertelingkah sedangkan kan ada Nabi di kalangan kita? Kenapa tak kita merujuk kepada Nabi Musa dan tanya apa jalan keluar di permasalahan ini? Kemudian wa idh qala Musa liqaumihi, berkata Nabi Musa pada kaumnya, innallaha ya'murukum, bahawasanya untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan kalian, nak cari siapakah sebenar pembunuh yang membunuh lelaki tadi. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian, an tadhbahu baqarah, bahawa kalian untuk menyembelih lembu betina. Qalu atattakhidhuna khuzwa, menjawab pada Bani Israel, qalu, berkata mereka, atattakhizuna huzwa, Musa, apakah engkau nak menjadikan kami ini bahan ejekan? Apa kait mengaitnya nak mencari orang yang dibunuh, nak cari si pembunuh dengan sembelih lembu? Tak ada sangkut apa? Tak ada kait mengait. Sampai kan mereka Bani Israel kata, kau ni nak olok-olokkan aku ke? Jangan nak main-main kalau bahasa kita. Aku tanya, kami bertanya tentang siapa yang membunuh, malah suruh sembelih lembu pula. Qala, berkata Musa, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, agar tidak menjadikan aku daripada golongan orang-orang yang jahil. Jadi jangan mempersendakan kalam Allah. Kerana di sini kan diajar oleh Allah kan, ketika ada orang yang mempersendakan Allah, langsung Nabi Allah mengajarkan a'udzubillah. Kalau ada di kalangan kita zaman sekarang Islam, orang perempuan yang penting tunduk kepala, nampak leher pun tak apa. Betul? Boleh kan? Mereka kata boleh, bukan? Pakaian muslimah. Ini termasuk mempersenda-sendakan Islam. Haruslah orang yang benar-benar Muslim, yang tidak mahu duduk dalam kumpulan si jahil, membaca doa
zubillah. Mereka mempersendakan Islam. Aurat mereka, yang penting syaratnya pakai tudung. Betul kan? Jadi ini contoh, bukan saya nak mengenakan bab tudung. Ini contoh yang biasa, yang macam mana pernah kita kongsikan kemarin. Mungkin saya dah bagi tahu, di Jakarta sekarang ini ada fashion tudung, yang mana kalau nampak dari jauh, daripada belakang, orang tu tak pakai tudung. Tudungnya tu berbentuk rambut. Faham kan? Dia sarung tudung tapi bentuk rambut. Ini mempersenda-sendakan perintah Allah. Supaya dia kata yang penting tutup kepala, tutup rambut dia. Walaupun pakai rambut palsu. Ini adalah kekeliruan dalam memahami ilmu syar'i. Jadi jangan sampai ada di antara kita mempersendakan Islam. Kerana seandainya ada yang di antara kita mempersendakan Islam, bacakanlah a'udzubillah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berkata mereka Bani Israel, ud'u lana, wahai Musa, mohonlah untuk kami rabbaka, pada Tuhanmu, yubayyin lana ma hi, agar menerangkan pada kami bagaimanakah jenis lembu betina yang ingin kami sembelihkan. Kalaulah perintah kali pertama cuma suruh sembelih lembu betina, sama ada lembu betina tu baru lahir ke tetap lembu betina, 3 hari lagi nak mati ke tetap lembu betina, tua ke muda ke belang-belang ke apa jenis, yang penting syaratnya satu je, lembu betina, selesai. Tapi di sini mereka banyak tanya. Ini untuk orang-orang yang banyak songeng, orang yang banyak tanya. Ini kita semak di sini. Jangan jadi manusia kalau ada perintah Allah banyak persoalan yang kita, kenapa harus begitu, kenapa harus begini, kenapa lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian faraid. Kan banyak ditanya kan, kenapa lelaki boleh menceraikan, perempuan tak boleh menceraikan, ini tidak adil. Betul kan? Kan banyak bertanya sekarang. Lagi-lagi bila hak asasi sudah mula dimartabatkan, dia nakkan kesamaan gender, lelaki dan perempuan harus disamatarakan. Ini nanti kita bincang bab itu. Ini cuma kita cerita orang yang banyak tanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Kemudian setelah Nabi Musa memohon pada Allah, Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa. Berkata Nabi Musa, innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu, berfirman, innaha, bahawasanya, baqarah, lembu betina, la faridu wa la bikr, tak tua tak muda, sedang, yang sedang-sedang saja, umurnya umur pertengahan. Qala, ya sudah, fa'alu ma tu'marun, maka oleh kalian kerjakanlah apa yang diperintah. Nabi Musa dah cakap dah. Pertama tadi sudah perintahkan sembelih lembu betina, sembelih je. Tuan-tuan dan puan-puan, ini termasuk kunci dalam beribadah. Ustaz, macam mana ya kalau kita solat tu, kalau kita sedekah tu dalam keadaan macam ni sah ke tak sah? Jangan dipermasalahkan permasalahan. Kalau kita dapat perintah itu dan kita faham itu, waktu itu amalkan. Adapun nanti yakin amal, adapun nanti dapat ilmu yang baru, dapat peningkatan taraf ilmu, kemudian naik tarafkanlah ibadah kita. Betul kan? Kalau dulu kita baca contoh adalah ustaz katakan mengajar, membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ustaz kata, kalau sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin salah. Yang mana huruf hamash kan, harus ada angin kan. Alhamdulillahi, ada ha besar di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habis kalau orang yang bacaannya tidak boleh berusaha sama dengan ustaz tu, apakah bacaannya salah? Tidak kan? Dia ada unsur mastata'na, itu yang termampu
termampu dia, betul kan? Dan dia akan tetap memperbaiki, nanti diperbaiki lagi, perbaiki lagi. Jangan banyak tanya, wah aku tak payah solat lah sebab Fatihah aku tak betul lagi. Boleh? Tak boleh, bukan? Jadi tetap beribadah dengan ilmu yang kita ada, kemudian terus mencari ilmu, kemudian naik tarafkan ibadah kita berdasarkan naik tarafnya ilmu yang kita miliki. Kemudian qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Dah dikatakan Nabi Musa, dah buat apa yang Allah perintah. Tadi Allah perintah lembu betina, minta tanya, banyak tanya. Allah kata tak muda tak tua, buatlah. Tanya lagi. Qala ud'u lana, wahai Musa, tolonglah, minta doa pada Tuhan kau, Rabbaka, pada Tuhanmu, yubayyin lana ma launuha. Warnanya macam mana pula warnanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratu safra faqi'un launuha tasurun nadhirin. Kemudian Nabi Musa berkata, Allah berfirman, innaha baqaratu safra. Sesungguhnya Allah menginginkan lembu betina tersebut berwarna kuning. Faqi'un, yang sangat-sangat kuning. Sampai sebahagian riwayat mengatakan hampir menjadi merah, hampir menjadi putih. Launuha, warnanya, campur plus package tasurun nazirin. Lembu tu dah lah warna kuning yang sangat-sangat. Lepas tu kalau pandang nazirin, hati tenang. Mana nak cari pandang lembu hati tenang? Kan mengarut jadinya kan. Nak cari lembu, dia bukan saja kuning je, dah lah betina, muda tidak, tua tidak. Ini kan menyusahkan diri sendiri, betul tak kan? Tanya lagi, nak warna apa? Ambil ubat. Kalau bahasa orang kita, ambil lah warna kuning. Lepas tu dengan syarat pandang hati tenang. Tasurun nazirin, menarik hati. Ada mengatakan menyenangkan hati orang yang memandang. Apa cerita pandang lembu yang tenang? Inilah akibat orang banyak tanya. Tanya lagi ni. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, doakanlah untuk kami pada Tuhanmu, yubayyin lana, menerangkan pada kami macam mana lagi bentuk lembu yang kami inginkan disembelih oleh Tuhanmu. Menjawab Nabi Musa, innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya kami, ini masih ucapannya Bani Israel, sesungguhnya kami masih tak jelas. Tasyabah, samar. Alaina, bagi kami, jenis lembu macam mana yang ingin kami sembelih. Wa inna insya'Allah lamuhtadun. Dan sesungguhnya insya-Allah kami akan mendapat petunjuk. Kalaulah Nabi Musa terangkan secara terperinci, kami akan dapat petunjuk, kata mereka. Memang tuan-tuan, waktu kami belajar, kalau orang-orang yang keturunan Israel, Bani Israel ni, contohlah kalau kita kat sini, ada yang lain bertanya, macam mana nak pergi petrol pump? Paling-paling kita cakap keluar, jumpa Pak Gad, kanan kiri, terus ada belah kanan, jumpa petrol pump. Sudah kan? Terus pergi. Kalau kita cakap, baik-baik, tuan-tuan, dia keluar masuk kiri, dia tak balik. Nanti Pak jaga tu pakai baju warna apa? Jaga lelaki, perempuan? Ada lelaki, bukan orang Melayu, orang Bangla. Dia masuk kereta, patah balik, datang balik. Nanti traffic light tu nanti sampai 45 kali. Memang perangai ni macam tu. Faham kan? Kalau kita kan carilah sendiri, dah bagi instruction kan. Dia tak patah balik. Rasa menyusahkan. Ini memang mungkin perangai mereka begitu. Dan harus diingat, ini adalah satu pemberitaan perangai-perangai orang Bani Israel, yang mana jangan kita ikutkan terlalu banyak. Kenapa pula zaman sekarang dah tak boleh mengenakan hukum itu, hukum ini? Kan banyak orang bertanya kan, dah tak relevan lah agama ini. Kenapa tak boleh itu, kenapa boleh ini? Ini Islam kata, wa man yuti'illaha, dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhul jannah. Barang siapa taat Allah, taat Rasul, yudkhilhul jannah, akan dimasukkan ke dalam syurga. Taat Allah, taat Rasul, sudah. Jangan banyak tanya. Qala, kemudian berkata
Innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, yaqulu berfirman di Allah, innaha, sesungguhnya Baqarah lembu, la dalulun tuthirul ard, yang tidak pernah dan belum pernah digunakan untuk membajak bumi, tak pernah digunakan untuk bertani. Wala tasqil harth, dan tak pernah bawa untuk angkut air nak siram tanaman. Musallamah, sehat, tak cacat. La syiyata fiha, tidak ada tumpuk-tumpuk dekat badan dia, kuning-kuning mulus. Qalul anaji'ta bil haqq, dan sekarang engkau telah menerangkan dengan sebenar-benarnya, kata mereka Bani Israel. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, dan sebenarnya fadhabahuha, maka mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan. Mereka bertanya ini bukan bertanya ingin mengetahui, mereka bertanya ini kerana ingin mempermain-mainkan, kerana sombong dan bongkar. Kan kalau kita ikut kelas pengajian, contoh kan ada orang yang bertanya betul-betul nak tahu, ada orang bertanya bukan nak tahu, nak tunjuk pandai, betul kan? Ada orang yang bertanya nak tunjuk sombong, kan ada kan? Ada cara-cara rupa orang bertanya. Dan mereka ini, kalau dalam tafsir Ibn Katsir menerangkan, hampir saja mereka tidak menjumpai lembu ini. Kalau dan mereka jumpa lembu ini, syarat tuan lembu ni nak jual lembu ni harus diisi kulit daripada lembu tersebut penuh dengan emas. Dan kalau kita sembelih lembu, kita siang kulitnya, kita buka kan, kulit itu diikat balik, penuhkan dengan emas. Harga lembu tu hampir-hampir saja tidak menjumpai. Wa idh qultum nafsan fadara'tum fiha, dan ketika kalian membunuh nafsan seseorang, fadara'tum fiha, lalu kalian saling menuduh tentang hal tersebut. Kan ni ceritanya asalnya nak datang jumpa Nabi Musa, nak selesaikan masalah siapa yang membunuh orang kaya tadi, bukan? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah menyingkapkan, membuka, menyelak ma kuntum taktumun, dengan apa yang kalian sembunyikan. Sebenarnya Allah mewujudkan ada pembunuhan di kalangan mereka bukan nak mencari masalah dibunuh. Yang nak dibukakan oleh Allah sifat mereka yang angkuh, sombong dan bongkar. Ketika diperintahkan sembelih lembu, banyak tanya, betul kan? Sebenarnya kes pembunuhan ni yang Allah turunkan bukan nak mencarikan, bukan nak menunjukkan mukjizat. Yang Allah nak tunjukkan adalah sifat orang Bani Israel yang banyak tanya, yang banyak songeh, yang mempersendakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah nak bukakan di sini. Allah kata, wa idh qultum nafsan fadara'tum fiha, dan ketika kalian membunuh sesama kalian dan saling menuduh, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mukhrijun, apa ni? Menyingkap. Nah, sebelum ada kes bunuh tak nampak perangai kalian, bila dah ada kes bunuh nampak perangai asalnya. Mukhrijum ma kuntum taktumun, terbuka, tersingkaplah apa yang kalian sembunyikan, yakni perangai sombong, bongkar dan berlagak. Jadi kalau ada manusia yang sombong, bongkar, angkuh dan berlagak, merujuklah, agak-agak ni aku ni dah ada sifat Bani Israel ke, ya kan? Tapi janganlah balik rumah kalau ada jumpa orang belagak, bongkar, sombong, kau ni Bani Israel. Ustaz Endang kata, kita belah kan? Jangan. Ini untuk diri sendiri. Cuba simak balik pada diri kita. Benda ini bukan cerita nak dengar dah habis balik, bukan. Benda ini pelajaran, pengajaran yang harus menjadi rujukan dalam kehidupan kita. Apakah aku ini sombong, bongkar, tidak mahu ditegur, angkuh, degil? Ustaz duk ceramah hari-hari, solat, zikir, baca Quran, tak baca Quran pun. Betul kan? InsyaAllah semua ustaz perintah untuk baca Quran kan? Share hadis untuk baca Quran. Baca Quran kat rumah? Alhamdulillah baca. Bukannya kat sini tak baca, masjid lain, surau lain. Kat sini insyaAllah semuanya baca, kan? Sangka baik je lah, betul kan? Jadi kalau kita ada sifat angkuh, sombong, orang yang sombong macam mana? Orang yang sombong, kembali kita kaji
Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir tu bagi tahu ke tak bagi tahu ke macam tu perangai tak berubah-ubah. Itu sifat Bani Israel, sombong, angkuh, bongkar. Jadi fikir-fikirkanlah, kalau di rumah duduklah seketika. Perjalanan balik nanti duk fikirlah, yang jalan kaki ke, naik kereta ke, naik motor ke, fikir ya tak ya aku ni sombong ke tidak, angkuh ke tidak, bongkar ke tidak. Masalahnya hari ini orang tidak. Hari ini ramai orang yang mengaji tapi tidak mengkaji. Tadabbur. Kalau mengaji, kita belajarlah, tapi mengkaji. Selama ni dia orang semua mengaji je. Tak ada pun nak kaji ilmu tu bawa balik fikir. Tak ada pun nak ambil simpan sikit ke, nak diamalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, contohnya, katakanlah kalaulah kita datang ke masjid ini dengan tanggungjawab, sebelum keluar pintu masjid akan bagi kertas soalan, jawab apa soalan yang telah kita belajar tadi. Agak-agak semuanya duduk diam. Bangku boleh buat soalan di bangku. Semua semangat. Kalau sangka baik, sangka buruk, tak datang lah. Lepas kelas ada ujian kan. Betul kan? Tetapi walaupun pihak AJK Surah Masjid tak melakukan sedemikian rupa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan. Kenapa? Kembali balik dalam surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia, innal insana lafi khusr, dalam keadaan rugi. Rugi ini tak boleh diukur rugi di dunia. Kalau di dunia, rugi kau. Kenapa rugi? Tak datang tadi kat kedai makan, ada artis. Paling itu kan? Rugi kau. Kenapa tak dapat duit? Rugi kau tak dapat bisnes. Itu je. Rugi kau tak pergi masjid. Untunglah kau tak pergi masjid, tak pergi ceramah. Rugi dunia tak boleh diambil pakai, tak boleh diguna pakai istilahnya dalam syar'i. Rugi di akhirat, neraka. Untung di akhirat, syurga, dua je. Berarti innal insana lafi khusr, manusia sesungguhnya dalam neraka, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita sudah kaji ayat ni. Orang tu tak mungkin boleh beriman automatik kalau dia kahwin dengan orang beriman. Tak ada. Mak bapak, mak ayah beriman, automatik anak beriman. Tak mungkin. Macam mana nak jadi orang beriman? Talabu ilmi, cari ilmu kan. Sekarang ni mengaji lah. Lepas mengaji, illal ladina amanu wa 'amilus salih, amalkan amal soleh. Ilmu yang ada diamalkan. Wa tawasaw bil haqq, sampaikan dakwah. Betul? Jadi macam mana nak beramal kalau nanti tak faham ilmu tersebut? Betul tak? Jadi nak tak nak kena faham. Jangan duk datang tadah telinga je, sekejap lagi balik. Kan? Kalau jam lonceng bunyi, azan dah balik macam budak kat sekolah kan. Kring, balik. Satu habuk pun tak bawa balik ilmu. Dan ini adalah sangat-sangat mendukacitakan tuan-tuan dan puan-puan. Allah sudah beri kesempatan datang ke hadir kuliah, ambillah sedikit ilmu. Tak banyak penuh pun untuk diamalkan kembali di rumah. Itu. Kemudian itu sebenarnya jangan ada sifat sombong dan bongkar. Sombong dan bongkar bukan saja sifat daripada Bani Israel. Kan kita usjudu li Adam illa iblis aba wastakbar, kan? Sujud kepada Adam semua makhluk yang ada di langit illa kecuali iblis. Kenapa? Kerana angkuh, ingkar dan sombong. Jadi orang yang sombong, sifat adanya kita membanding-bandingkan, wujudnya ada istilah perbandingan yang lebih baik, itu adalah daripada iblis. Kalau kita di dunia ni, kenapa pula aku kena bagi salam kat kau? Aku imam, kau lah salam kat aku, kan?
Ada perbandingan, aku lebih mulia daripada engkau. Ini kan alasan iblis ketika ingkar sujud pada Adam kan. Kenapa aku nak sujud pada Adam? Aku daripada api, Adam daripada tanah. Betul? Kenapa pula bapa nak minta maaf dengan kau? Aku kan bapa, kan? Betul? Kenapa pula nak panggil, nak minta maaf dengan isteri? Dia kan isteri, aku kan suami. Ya. Kalau ada sifat angkuh, mula membanding-bandingkan status, kedudukan, pangkat, darjat, umur, usia, semuanya mengarah sifat iblis. Hati-hati kalau ada sifat angkuh dalam diri kita, sombong dan bongkar. Terlupa walaupun iblis ini langsung beribadah pada Allah ribuan tahun, tapi kerana sifat angkuh dan bongkar, dia dicampak ke dunia sebelum dicampakkan ke dalam neraka. Fakunna dribuhu biba'dihha, lalu kami berfirman pada mereka, udribuhu, pukullah pada mayat tersebut, biba'dihha, dengan bahagian daripada lembu yang disembelih. Dah sembelih lembu tu, ambil mana-mana bahagian, tidak dikaji, jangan dibincangkan bahagian-bahagian apa. Ustaz, dia lepuk dekat mayat tu ekor ke kaki Ustaz? Ekor ke Ustaz? Tu sebab orang banyak makan sup ekor kan? Jangan dibincangkan, tidak ada perbincangan. Dalam tafsir Ibn Katsir tidak dibahaskan bahagian mana, tidak dibahaskan. Cuma lepas sembelih lembu, yang asalnya lembu tu betina je, lepas tu tukar lembu betina yang tak tua tak muda, warna kuning yang sangat-sangat, lepas tu pandang kena tertarik pula hati. Tak pernah bawa bajak, tak pernah bawa mencangkul, tak ada cacat, belum pernah dinikahi, belum pernah dia apa? Dinikahi, bolehlah dinikahi. Ada lembu nikah, tapi faham kan? belum, semua belum. Lepas tu harganya sampai emas sepenuh kulitnya. Sebenarnya Allah sudah sembelih je. Tujuannya sembelih, ambil bahagian utribuhu, ambil, pukullah pada mayat tersebut bahagian lembu yang kalian sembelih. Kadzalika yuhyillah al-mauta, kemudian Allah menghidupkan mauta, orang yang mati tadi. Tapi jangan cari je, Ustaz, apa ilmu dia Ustaz? Sembelih lembu, lepas tu ambil lembu pukul ke orang hidup, orang tu balik Ustaz? Tak ada. Ilmu tu tak ada. Itu tak ada. Jangan tanya kat saya, tak akan ada. Kadzalika yuhyillahu al-mauta, kemudian Allah menghidupkan kembali pada orang yang mati setelah dipukul dengan bahagian lembu yang disembelih tadi. Wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, dan dia memperlihatkan ayatihi, tentang tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian dapat mengerti. Jadi faham, selesai masalah. Dalam hadis dikatakan bangun mayat itu, lepas tu menunjuk pada anak saudaranya, dialah yang membunuh. Tapi tak adalah lepas tu pakcik tu balik rumah, mandi, pakai baju, hidup macam biasa, tak adalah. Lepas dia bangun, dia tunjuk, terus dia mati balik. Lepas dia tunjuk, dia mati balik. Jangan fikir dia hidup kembali bila mati dia balik. Tak, dia bangun, dia tunjuk, selesai masalah, dia mati balik. Sama juga yang kita kaji kemarin tentang yang Bani Israel yang disumpah menjadi khinzir kan, dengan kera kan. Yang tua jadi kera, yang khinzir, yang muda jadi kera. Mereka tidak ada hidup sampai berketurunan, lahirnya anak kera, tidak. Dan riwayat mengatakan mereka hanya hidup 3 hari, tak makan, tak minum. Pertama jadi kera, kedua merah, ketiga hitam, kemudian meninggal. Tak ada definisi istilah teori manusia berasal daripada beruk. Kan ada kan Barat, orang Barat tu lah yang teori tu dia saja. Faham maksud saya? Dia kata kalau manusia daripada beruk, dia je yang ikut teori itu. Kita tidak. Kita daripada turab, daripada tanah, betul kan? Daripada Nabi Adam. Kalau daripada beruk, itu dia. Sebab dia yang mengaku, dia yang keluarkan statement tu, dia yang jadi beruk. Wallahualam. Sebab dia yang keluarkan begitu. Gitu. Jangan dipandang-pandang lebarkan
Cukup di situ. Jangan orang banyak tanya. Habis mati, lepas tu dia mati, dia tak boleh tanya kat dia macam mana kat alam kubur, macam mana nyamuk cabut nyamuk. Mesti orang bertanya macam tu kan. Kalau zaman sekarang kan, tak, putus, mati, bangun, tunjuk orang tu, lepas tu habis. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian qasat qulubukum, menjadi keras hati kalian, min ba'di dzalika, daripada setelah kejadian tersebut. Fahiya kal hijarah, seperti mana batu, atau asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Lepas kejadian itu, bukannya mereka ini Yahudi jatuh jatuh cinta dengan Islam, tak, tambah keras. Malah dituduh sihir, malah dituduh macam-macam. Tak pernah lembut. Hatinya lebih keras daripada batu. Ayat ini menerangkan hati manusia ni tuan-tuan lebih keras daripada batu. Betul kan? Padahal hati manusia itu daripada ketulan, kumpulan darah, tapi lebih keras daripada batu. Batu pun, kalau sampai satu ketika Allah perintah hancur batu tersebut. Kalau kita lihat dari surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Law 'anzalna خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah menerangkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Seandainya aku turunkan Quran ini ke atas gunung, lau ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti gunung akan hancur berderai kerana takutkan kebesarannya Allah. Ini kata Allah. Percaya? Pastilah kena percaya. Allah kata kalau aku turunkan Al-Quran pada gunung, hancur berderai sebab takutkan tentang kekuasaanku. Tapi manusia yang telah diturunkan Al-Quran, sekarang cuba kita lihat apa mereka buat pada Al-Quran. Sebelum maghrib 10 minit, kalau buka IQ, kalau buka radio lain, tak adalah baca Al-Quran. Adanya dandut. Betul? Ada baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kita buat? Tak, kita lah orang lain buat. Tukar cerita lain kan, panas Ustaz, panas, terbakar rasanya. Betul kan? Mengantuk betul. Mengantuk. Syaitan, tak tahu siapa yang syaitan. Azan lagi, jarang. Biasanya kalau naik kereta dengan sahabat-sahabat, azan je tukar channel, tiup, azan lagi, tiup, tukar lagi. Betul? Yang dengar azan lagi sampai terkentuk-kentuk tu siapa? Syaitan. Agak-agak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini hati sudah tidak takut dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini Allah kata lebih keras daripada batu. Siapa kata? Allah sendiri katakan. Di sini katakan, fahiya kal hijarah, maka dia seperti batu, au asyad khasah, malah lebih keras daripada batu. Batu je boleh hancur, kata Allah. Kan tadi diterangkan surah Al-Hasyr, batu saja hancur berderai kerana takutkan sebab Allah. Tapi manusia, dia lari. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa terkadang-kadang kita jadi keras? Kenapa? Sebabkan kita jarang memperhatikan tentang permasalahan hati kita. Perut ni, orang sanggup nak layan perut ni, naik kereta 2-3 jam semata-mata nak makan. Betul kan? Ingin makan apa? Ada sahabat saya tu sebulan sekali duduk kat Shah Alam, sebulan sekali pergi Pening nak makan nasi kandar pure Pening. Sebab kan perut. Betul kan? Perut kita jaga makanan. Cuba tengok, beli makanan untuk makanan, berapa banyak duit kita keluarkan. Sebenarnya boleh beli ayam, beli ikan, ayam seminggu sekali, ikan seminggu sekali, tapi mesti nak yang terbaik. Betul kan? Selalu makanan nak yang terbaik, bukan?
Tapi hati, pernah kita fikirkan tak nak bagi makan, nak bagi minum, nak jaga hati, nak semai hati? Pernah tak? Jarang kita memikirkan apakah hati aku perlu dijaga, perlu dibelai, perlu disiram. Tidak. Hati dah mati, hati dah keras. Ini istilah ini wujud dalam Al-Quran. Fadzakir fa inna dzikra, zikirlah maka zikir itu akan menenangkan hati. Betul kan? Zikirlah perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Cuba biasakan itu. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Ataupun biasakan yang lain. Astaghfirullahalazim. Barang siapa yang membiasakan lidahnya membaca astaghfirullahalazim, Allah akan memberi jalan keluar daripada permasalahannya yang tak disangka-sangka. Kalau hatinya sedih, Allah akan beri kegembiraan. Nampak kan? Hati sedih, Allah beri kegembiraan. Bacalah Astaghfirullahaladzim. Ini kalau tengok orang melata, biasa tengok orang melata, tuan-tuan, apa yang disebut lalu? Mencarut je kan? Betul kan? Habis yang kalau dia perempuan, dia akan sebut lelaki punya. Kalau dia lelaki, dia sebut perempuan punya. Yang agak-agak master sikit, lelaki perempuan pun disebut. Betul kan? Kenapa tak tukar kalau melata Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar? Boleh kan? Betul kan? Ini tuan-tuan dan puan-puan, benda yang kecil. Hati kita tak pernah tenteramkan dengan berzikir. Tuan-tuan, siapa di sini dia tak ada kereta ke, tak ada masa lapang ke, nak pergi kerja naik kereta kan? Naik kereta ke, naik motor ke, naik komputer ke, apa sajalah. Dalam kereta pagi tu, nak merutinkan beristighfar, banyak ribu tu tuan-tuan. Betul kan? Kalau daripada rumah ke tempat kerja, tambah lagi dengan jam. Apa ni, ruangkan masa, spend masa, aku zikir dalam kereta je. Naik kereta je aku zikir, tempat lain aku tak zikir. Okey lah, minimum kita berzikir kan? Cuti, tak ada kita tak zikir lah ustaz. Nanti terbiasa zikir lah nanti. Betul kan? Didik diri berzikir. Ataupun kalau tak nak berzikir, malas nak berzikir di luar masa, di waktu solat, tolong zikir dengan sebenar-benarnya ucapan zikir. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah kaji, syarat ibadah itu diterima harus melepasi 3 syarat: lidah, hati, perbuatan. Kalau sebut di lidah saja, zikir itu belum tentu diterima. Betul kan? Contoh, kalau kita ingin kaji tadabbur, okey, begini. Ini sudah kita kaji berulang-ulang seingat saya. Tapi saya nak tanya dan suruh jawab, sangka baiklah semua dah faham, betul kan? Kita akan kaji lah. Beristighfar lepas solat, lepas kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapan yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Istighfar, bukan? Astaghfirullah, astaghfirullah. Baik. Tetapi astaghfirullah ni ucapan meminta ampun kepada Tuhan 7 lapis langit, Tuhan 7 lapis bumi, betul kan? Betul lah? Pada Allah, astaghfirullah, ya Allah, semoga Engkau mengampuniku. Cuba tanyakan pada diri kita, bagaimana bentuk lidah lepas sebab kita ucap astaghfirullah. Tapi bagaimana bentuk tubuh badan, jasad kita, perbuatan kita ketika meminta astaghfirullah? Ada yang baca astaghfirullah tuan-tuan on the way, duduk tahiyat akhir, nak betulkan seliput kaki tu kan, sambil-sambil nak angkat kaki tu, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Betul? Jimat sikit masa ustaz. Betul kan? Kedekut no orang ni. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan, minta ampun pada Allah dengan perangai yang macam ni punya bentuk pengerti. Agak-agak bagaimana? Ini fikir, ajak apa fikir. Lagi bila tuan-tuan? Lelaki tak tahu. Puasa bila angkat? Bulan 7? Bulan 9? Nak dekat tadi. Bulan 8 raya kan? Bulan 7 puasa. Nanti hari raya, mak dekat atas, kita kat dapur, dekat luar. Mak, minta ampun mak raya. Okey mak, kosong-kosong. Boleh macam tu? Boleh kan? Ucapannya minta ampun, perbuatannya bagaimana?
Betul kan? Ucapannya minta ampun tapi perbuatan tak seiring. Sama juga yang balik nanti, yang buat kopi yang jalan macam King Kong, kat rumah. Letak cawan tu boleh letak macam ni kat cawan, itu maksudnya apa? Ya bang, tapi perbuatannya menunjukkan apa? Ingkar kan? Kita juga sepatutnya tolonglah 2 minit duduk, tak sampai 2 minit, 30 saat dudukkan betul-betul sedikit ketundukan. Syarat untuk bertaubat apa tuan-tuan? Pertama harus menyesali perbuatan dosanya, betul? Kedua, berazam tidak mengulangi. Kemudian baru astagfirullah. Ada kita setiap kali nak beristighfar duduk sekejap. Apa dosa aku tadi ya? Tadi aku kumpat ustaz. Ampun ustaz. Betul kan? Jadi duduk seketika 2-3 saat, 10 saat, fikirkan dosa, sesali, kemudian baru sebutkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sebab itulah tuan-tuan, ramai orang yang Islam, solat, kita nampak gagah Islam kita. Solat Jumaat ramai orang, betul kan? Tapi lepas tu berterabur, nafsi-nafsi, kau aku. Kerana dalam hati mereka sudah mati. Adapun mereka berzikir hanya melepaskan batu di tangga. Sudah tidak ada lagi jiwa ruh. Sering kita bincangkan jasad ini jadi manusia. Orang nak jumpa kita, duduk-duduk dengan kita, teman dengan kita, sebab dalam badan kita masih ada ruh. Cuba tak ada ruh, nak orang lepaskan kita. Kawan saya nak pergi mana lepak? Kawan dia kat kubur, kawan saya 10 tahun nanti. Ada orang tak pergi? Sihat dia seorang ustaz? Tak ada. Jadi ibadah itu ada ruh. Tolonglah sekejap seketika beristighfar dengan hati dan perasaan. Apa saja ibadah. Janganlah sombong dan angkuh. Baik. Yang saya terangkan tadi, berzikirlah. Sebab Allah di sini menerangkan hati manusia boleh keras seperti batu, malah lebih keras daripada batu pun boleh. Jadi pastikan bila hati dah keras, apa pun tak jadi. Pastikan kita, kalau tak boleh lah ya, nak zikir 100 pagi 100 petang, kan ada zikir-zikir yang dituntun kan. Lepas solat, zikir dengan betul-betul. Tak boleh 33 tu. Kan 33 kan? Kan ada yang dituntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 10. Kan subhanallah 10 kali. Tapi betul-betul subhanallah. Hati lidah perasaan seiring subhanallah. Hati lidah perasaan seiring. Didiklah. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Wa inna minal hijarah, dan sesungguhnya di antara batu, lama yatafajjaru minhul anhar, memancar daripada batu tersebut al-anhar, sungai. Batu tu keras-keras pun, kalau air lalu, terbelah batu tu, boleh lalu batu tu di celah, air tu boleh lalu di celah batu. Batu di sungai itu yang besar, asalnya batu yang besar, disebabkan ada laluan air, pecah menjadi batu-batuan. Batu saja hancur disebabkan air di sungai, tapi hati manusia tetap keras. Lepas itulah, sebab itulah kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allahumma, ya Allah, ya mukallibal qulub, Tuhan zat yang memegang bulak baliknya hati. Sebab hati ni bukan kita yang pegang. Kalau kita faham doa ini, Allahumma ya mukallibal qulub, ya Allah, Tuhan yang memegang hati ini, tsabbit qulubana ala dini, tetapkanlah hati kami, letakkanlah kami tetap dalam agama. Tuan-tuan tahu kejap lagi petang malam nanti aku nak mengamuk dekat rumah, sebab rumah aku ada orang merancang nak mengamuk. Tiba-tiba automatik mengamuk kan? Betul kan? Sebab kita tak tahu hati kita, yang pegang hati kita adalah Allah. Jadi minta pada Allah supaya kita tetap dalam agama ini.
banyakkan berdoa. Dan tadi terangkan makanan hati adalah zikir. Wa inna minha lama yashafaqaku wa inna minha lama yashaqaku, dan sesungguhnya daripadanya terbelah. Batu tadi keras-keras mana pun, lalu air terbelah. Fayakhruj, lalu keluarlah minhul ma, daripadanya mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya darinya sungguh telah jatuh, meluncur min khasyatillah, disebabkan kerana takut pada Allah. Air itu boleh membelah batu, batu itu boleh terbelah. Itu semua sebab ikut perintah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah nak katakan laut, nak katakan sungai, nak katakan mata air, ada batu, air itu boleh memecah batu, itu perintah Allah. Batu dan air saja dengan kata Allah, apalagi kita manusia. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah melingah-lingahkan amma ta'malun, apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, Allah tak akan melingah-lingahkan. Apa yang kita buat langsung dapat balasan di dunia, ataupun di dunia sudah didapatkan balasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan yang kita kaji pada malam ini adalah jangan sombong, angkuh, bongkar. Itu sifat iblis, sifat-sifat kafir Bani Israel. Relakan diri kita untuk ditegur. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang terus mencari kelemahan diri sendiri. Betul? Seburuk-buruk manusia, manusia yang mencari salah orang saja. Kemudian tadi kita kaji, janganlah membiarkan hati kita ini mati disebabkan tidak kita jaga dengan berikan mereka zikir, nasihat, dengarkan Al-Quran. Dua perkara ini, hati yang tidak dijaga akan menyebabkan mati. Bila mati, jadilah sombong, angkuh dan bongkar. Jadi semoga Allah memberi manfaat dan barakah. InsyaAllah sampai di sini dulu yang dapat kita kongsikan bersama. Sampai ayat berapa tadi kita ni? Sampai ayat 74. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. InsyaAllah sampai di sini dulu yang dapat kita kongsikan bersama. Seandainya kata-kata saya terkasar, saya mohon maaf banyak-banyak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.